Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bersalahan bagi Mu'tazilati yang berkata mereka itu Mu'tazilatu bahawa seiradah Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq dengan segala yang jahat dan yang keji. Kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi karangan bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Masih lagi dalam perbahasan sifat iradah. Masih lagi dalam perbahasan sifat iradah, iaitu pegangan kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawasanya Allah Ta'ala bersepakai di zatnya sifat iradah, artinya sifat penentu. Allah Ta'ala maha menentu segala perkara. Menentu perkara yang mungkin, perkara yang harus, akan sebahagian perkara yang mungkin mutaqabilat kepada satu-satu makhluk dia. Itu kita bahas dah itu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kazal maqadirur rawathiqatu. Artinya haitunya musannif kata mungkin tu melengkapilah perkara yang baik dan perkara yang jahat. Tu sama ada perkara tu baik pada syarak,
pada agama, pada uruf, atau perkara tu perkara yang jahat, mana perkara yang keji, perkara yang jahat, perkara yang tak baik pada syarak, pada agama dan pada uruf, semuanya Allah Ta'ala yang menentu. Tidak berlaku dalam kerajaan Allah perkara yang bukan Allah Ta'ala yang mahu. Semuanya perkara yang berlaku ni ialah perkara yang Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala sendiri mahu. Dialah yang maha mahu, yang maha nak, yang maha buat apa yang dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tak tentu. Kalau gitunya bersalahanlah pendapat ahli sunnah wal jamaah ni bagi pendapat mu'tazilati. Lagu mana? Tak serupa, artinya tak serupa pendapat ahli sunnah dengan pendapat mu'tazilah. Bagaimana pendapat mu'tazilah? Yang berkata, yakni serta i'tiqad. Kata saja tak jadi lagi mu'tazilah. Kita pun kata sebab duk baca kitab ni. Kata hak orang panggil maksud dengan kata ni serta i'tiqad. Qala ma'taqada. Gitu. Kata tu serta dia pegang dalam hati seperti mana yang dia kata. Lagu mana mu'tazilah i'tiqad? Yang berkata, yakni yang beriktikad mereka itu mu'tazilah, akan bahawa seirada Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq, tidak bekerja, tidak berhubung kait dengan segala yang jahat dan yang keji. Jadi perkara-perkara hak jahat, perkara-perkara hak keji itu bukan Tuhan nak dak. Pas siapa hak nak? Hamba tu sendiri ya. Tu. Sebab apa tu? Sebab Mu'tazilahnya dia kata bahawasanya Allah Ta'ala tu tidak berkehendak kepada perkara yang keji, perkara yang jahat, perkara yang tak baik, seumpama kufur ke, maksiat ke, ikutlah perkara hak keji, perkara hak jahat. Tu. Kerana dibinakan pendapat merekanya di atas sesungguhnya Allah Ta'ala itu wajib berbuat baik dan yang lebih baik terhadap hamba. Itu dia panggil wajib solah dan aslah. Wajib Tuhan buat benda yang baik pada hamba dan yang terlebih baik pada hamba. Jadi ada tekanan di atas Tuhan. Bagi dianya Tuhan ni wajib kena buat benda baik dan yang terlebih baik. Solah baik, aslah terlebih baik. Solah tu artinya baik. Mana perkara yang membetuli bagi jahat tu dipanggil baik. Lepas tu aslah, perkara yang membetuli bagi baik itu orang panggil aslah, terlebih baik. Maka kerana dibinakan di atas pegangan mereka kata Tuhan wajib buat baik dan terlebih baik pada hamba, kerana tu mereka kata Tuhan tak berkehendak perkara-perkara yang keji, yang jahat. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah mengiktikadkan roh je bagi Allah Ta'ala, tak ada kata wajib sekali. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa'al adaba. Itu orang ahli sunnah wal jamaah. Wajaizun haruf pada hak Allah Ta'ala, wajaizun fi haqqihi haruf pada hak Allah Ta'ala, al-ijadu mengadakan makhluk, wa tarku dan tidak mahu mengadakan makhluk pun haruf. Bukan wajib atas Allah Ta'ala. Kalau wajib Allah Ta'ala buat makhluk dan tidak buat makhluk, makna Tuhan ni ada satu tekanan di atas dia. Tuhan apa kalau ada tekanan atas dia? Tuhan ni lepas serba-serbi, tak ada satu tekanan di atas dia. Dia nak buat gapo ikut dia, muka dia Tuhan. Itulah gitu. Wa tarku wal ishqa wal is'adu, dia nak mencelaka ke siapa? Dia nak mati orang tu dalam kafir, siapa dia ikut dia. Wal is'ad, dia nak memperbahagiakan siapa? Mana dia nak mati ke orang tu dalam iman dan Islam, siapa saja tu harus bagi Allah Ta'ala, bukan wajib dak. Bukan dia wajib dah, harus bagi Allah Ta'ala. Sebab tu ada orang mati dalam kafir, ada orang mati dalam iman Islam. Itu siapa hak nak tu? Allah belaka nak. Siapa hak buat tu? Allah belaka hak buat. Kalau gitu wa may yakul fi'lus salahi wajabah.
Barang siapa yang i'tiqad atas Allah tu wajib buat baik. Man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi. Nah, barang siapa yang i'tiqad berbuat baik wajib atas Allah Taala, faqad asa'al adaba, maka sesungguhnya benar-benar jahat adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata wajib Allah Taala buat baik pada hamba tu wajib akal. Nah, bermakna tak ada lah benda hak kejinya. Nah, kerana wajib akal ni la yutasawwaru fil aqli adamuhu, perkara yang tidak boleh diterima, digambarkan pada akal kita tiadanya. Mana perkara tentu ada. Itu bagi wajib akal. Maknanya semua perkara ni baik belaka lah. Mana? Tak ada orang sakit, sehat belaka. Tak ada orang lapar, kenyang belaka. Tak ada orang susah, kaya belaka. Gitu ke? Ha? Tak ada orang kafir, Islam belaka. Gitu ke? Tak. Realitinya tak gitu. Ada orang kaya, ada orang susah, ada orang sehat, ada orang sakit. Nah, kalau wajib atas Tuhan, dengan makna wajib akal Tuhan buat baik pada hamba, tak ada corona, covid, omikron tu omikron ni ni. Ha, baik ke buruk tu? Omikron ke apa tu? Buruk, nyusah ke orang. Pak kena cocok pula ni. Sampai ke bila tak tahu nak sudah cocok. Sampai ke apa? Nah. Baik dah tu. Tak baik, orang tak suka tu benda gitu tu. Serabut beruk nak pakai goni gapo macam-macam. Nah. Lepas tu apa berlaku? Lagu tu realitinya tidak semua benda baik berlaku. Ada benda hak keji, benda jahat, benda hak tidak disukai. Ada orang susah. Siapa hak nak? Siapa hak buat? Nah. Ada orang kafir, siapa hak nak dia kafir? Siapa hak buat dia jadi kafir? Tu. Kalau kata wajib akal Tuhan buat baik, bermakna tak ada benda jahat, benda tak baik. Tak pernah siapa. Kerana benda tak baik tu jelas ada depan mata kita. Kalau kata wajib syarak atas Allah Ta'ala, wajib undang-undang, satu tekanan di atas Tuhan, kena buat baik. Maknanya Tuhan ni tekanan juga. Macam kita wajib kena semaya maghrib, tak semaya masuk neraka. Tak gitu kan? Tekanan tak? Tekanan tu taklifi. Sebab tu dipanggil hukum taklifi. Nah, hukum yang dibangsa berat. Nah, hukum yang diberati di atas mukallaf. Nah. Kalau tak kata wajib tu wajib syarak, Tuhan kena buat baik pada hamba. Makna kalau Tuhan tak buat baik, Tuhan masuk neraka kan? Tekanan atas Tuhan. Tuhan boleh kau ada tekanan lagu tu? Makna boleh. Tuhan apa lagu tu? Karut lah tu. Nah, kalau gitu, iktikad ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Ya, semua perkara baik buruk Tuhan kehendak belaka. Tuhan kehendak belaka. Nah, sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah satu kalinya cita-cita nak supaya semua orang Islam berlaku, semua orang mukmin berlaku. Nah, tak ada seorang habuk hak mensyirik ke Allah Ta'ala, hak kufur dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Tengok. Walau syaa rabbuka, kalau menghendaki oleh Tuhan engkau, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kalau Tuhan mu nak, hei Nabi Muhammad, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Senang bagi Allah untuk jadikan semua manusia atas muka bumi ini mukmin semua sekali, Muslim semua sekali, Islam belaka-laka, masjid, surau, madrasah semua. Tak ada gereja, tokong, kanisah, ketik, kuih, tak ada. Senang ya bagi Allah. Tak ada kena mudakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau Tuhan mu nak. Lepas tu betul tak semua Islam belaka? Tak. Semua atas muka bumi ni masjid belaka? Dah, ada kuih, ada tokong, ada gereja. Nah, tu tengok. Lepas tu Tuhan mu lagi tak hendak semua mukmin belaka, walaupun Tuhan suruh semua mukmin. Tu jaga-jaga tu. Nah, kita orang ahli sunnah wal jamaah, amar, suruh. Amar itu makna perintah, suruh. Dengan iradah tu tidak berlazim-laziman, tidak orang panggil auto mengautomatikkan. Nah, tidak orang panggil tiap-tiap benda hak Tuhan suruh itu hak Tuhan kehendak. Tak lazim gitu.
Tuhan suruh dak Firaun tu masuk Islam, suruh. Abu Lahab, Abu Jahal gapo masuk Islam, suruh. Tapi Tuhan nak dak Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Qarun, Firaun, Namrud masuk Islam. Dak. Bila Tuhan tak kehendak, sedia kala lagi. Belum ada Firaun tu Tuhan tertuduh Firaun mati kafir. Nah, Tuhan tahu bila Firaun tu kafir. Sedia kala lagi. Bukan wa aghraqna ala fir'aun, bukan ketika mana kami tenggelamkan tentera Firaun baru Tuhan tahu. Allah lah Firaun kafir lah dia, sia kita tak ada arah lah, usaha dah gitu ke? Tuhan apa lagu tu? Nah, maknanya belum ada tu Tuhan bodoh tak tahu lah Firaun nak mati kafir ke mati mukmin gitu ah. Tak, Tuhan tahu sedia kala lagi Firaun tu mati kafir. Nah, Tuhan nak Firaun kafir? Nak. Tapi Tuhan suruh nak Firaun kafir? Tidak. Tuhan suruh Firaun masuk Islam. Lain tu. Nah, ini kalau orang tak mengaji ilmu tauhid, hidup pening situ, apa keras situ. Oh pelik. Oh, tak pelik apa memang gitu. Kan nak jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah benda hak Tuhan nak mesti Tuhan suruh. Tuhan suruh mesti Tuhan kehendak. Siap. Nah, maka sebab tu Mu'tazilah kata Tuhan tak berkehendak perkara-perkara yang jahat, yang keji. Sebab kalau Tuhan kehendak, patut Tuhan larang. Zina, keji tak? Keji. Patut Tuhan larang. Wala taqrabuz zina. Tiba-tiba Tuhan kehendak orang itu berlaku zina. Zalim Tuhan lepas tu pergi bakal dalam neraka. Tak zalim jawabnya ahli sunnah wal jamaah. Zalim apa? Muka hak dia bakar tu pun hamba dia, bukan orang lain dah. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Kalau muazab mereka itu tak ada masalah apa, kerana fa innahum ibaduka, kerana sesungguhnya mereka tu hamba mung, hak milik mung hak buat. Zalim apa? Kereta kita betul benar beli dengan duit kita. Kita nak cat warna pink ke warna-warna pelangi apa, ikut kita, kereta kita. Demo susah gapo. Hak zalimnya kalau kita pergi cat kereta jiran tetangga kita, tu tak boleh lah. Tak ada pasal pagi esok bangun, warna kereta saya warna pink, saya cat. Bawa cat. Tak apa, comel sikit kereta warna pink. Mana boleh kereta orang pergi cat. Kereta mu nak cat boleh pergi, nak cat warna apa pun. Tu lagu tu. Tu lebih-lebih lagi tidak, Allah Ta'ala tu zalim. Allah Ta'ala pasti nak mengazabkan manusia, dia akan utuh Rasul dulu. La apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azab mereka itu manusia hatta nab'atha rasula, sehingga kami utuskan mereka itu rasul. Bila Rasul dah mari, Rasul dah menegakkan iqamatil hujaji, menegakkan hujjah-hujjah, menunjukkan burhan yang nyata, yang terang. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Itu qul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan yang lurus. Ad'u ila Allah, menyeru manusia kepada Allah, ala basiratin, atas basirah, dalil, penglihatan, hujah yang sangat kuat, yang tidak boleh dilawan, diingkar. Pasti orang kafir pun yang akan akui, betul Muhammad. Cuma tak saya terima tu sebab apa? Degil, sombong, inat. Tu lah. Mereka tahu Nabi Muhammad tu benar. Sejak dia kecil belum mengaku jadi Rasul pun benar. Bahkan mereka bergelar dengan gelaran yang baik-baik pada Nabi Muhammad, Al-Amin lah, bagai-bagai lah. Tapi bila dah Rasulullah tu ajak kata sembah Allah Ta'ala, mentauhid ke Allah Ta'ala, masuk agama Islam, bukan mereka tu orang panggil tak tahu Rasulullah cakap tu benar-benar, dan mereka berhujah Rasulullah tu mereka nyata, benar Muhammad ni. Tapi tak seterima juga. Itu kerana degil je. Inat. Mana boleh jatuh credibility kita, jatuh saham kita. Muhammad siapa? Budak ni. Nanti perniagaan kita ni tiap-tiap tahun orang duk mari sembah berhala-berhala untuk nenek moyang kita. Sini kita dapat cari duit, wang ongkos ekonomi. Tu duk fikir benda lagi tu. Tu tak seterima hak Nabi Muhammad tu. Bukan kata dia tak tahu, hujah Nabi Muhammad kuat dah, kemah. Kerana agama ni dibina di atas hujah. Qul, kata Nabi Muhammad SAW,
wasallam, hatu burhanakum, bawa datang burhan kamu, hujjah kamu, in kuntum shadiqin, kalau kamu dakwa kamu tu benar. Dan Nabi kata Nabi benar. Lepas tu Nabi wa'ai hujjah. Agama ni agama hujjah. Itu. Tu. Kalau gitu Allah Ta'ala tak Allah Ta'ala nak perkara-perkara keji, ya Allah Ta'ala nak. Tapi Allah Ta'ala suruh? Tidak. Bahkan Allah Ta'ala teguh. Dah. Ya beza tu. Iradat dengan amar tu tidak saling lazimah. Lagi depan tu pun ada, tapi jauh lagi lah. Dia sebut dah sambil-sambil sekarang ni. Tu. Habis. Jadi kalulah orang panggil perkara-perkara keji, perkara-perkara jahat ni bukan Tuhan kehendak dan bukan Tuhan yang buat, lepas tu siapa hak kehendak, siapa hak buat, siapa yang nak, siapa yang buat? Kata Mu'tazilah, makhluk tu sendiri, hamba tu sendiri, dia hak nak benda jahat, apa dia buat benda jahat. Nah, maka perbuatan tu perbuatan dia yang menciptakan perbuatan itu sendiri, dia sendiri yang nak. Itu ni. Bermaknanya lemahlah Tuhan. Mana pula lemah? Acu kira-kira hak baik dengan jahat ni mana banyak sama-sama. Banyak hak jahat sama. Nah. Banyak hak tak baik sama. Nah, tu tengok. Cuba tengok mari hak masjid dengan hak tak pergi masjid, mana ramai. Nah, hak mengaji dengan hak tak mengaji, mana ramai. Hak dengar dengan hak tak mendengar, mana ramai pula. Hak semaya khusyuk tak semaya khusyuk, mana ramai. So kira maksiat lain. Nah. Tentu-tentu dah banyak hak tak baik. Kalau gitu, hak baik sikit sangat, hak sikit sangat. Lemahlah Tuhan gitu. Jadi gagah kuasa makhluk lagi. Nah, hebat kemahuan makhluk lagi kalau gitu. Ada lagi selain daripada Allah yang kuderat dan iradatnya mampu memberi kesan, memberi manfaat dan mudarat, atas jalan mengadakan ijab, atas jalan menentukan sengerti-ngerti seperti kuderat iradat Allah. Dia tak khabar tu, syirik dah situ tu. Menyengutukan Allah pada af'al, pada perbuatan. Nah, sedangkan tidak ada satu perbuatan pun selain daripada perbuatan Allah yang sama dengan perbuatan Allah atas jalan mengada dan meniadakan, memberi kesan, memberi bekas, tak ada. Kita atas jalan usaha ya. Usaha. Laha ma kasabat, pahala bagi apa barang yang usaha baik, walaku laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dosa di atas apa usaha jahat yang kamu buat. Kita diberi pahala ni kerana kita usaha, bukan kita mengadakan perbuatan tu, bukan. Nah. Tu kena faham molek. Kita usaha di maknanya lalu perbuatan tu zahirnya di tubuh kita. Itu maknanya. Yang mengadakan perbuatan tu sengerti-ngerti hakikat Allah. Tu. Nah, maka kita dibalas pahala dosa tu kerana usaha, bukan kerana kita mengadakan perbuatan tersebut, bukan kita yang menjadikan perbuatan tersebut. Tu. Kita nak pergi masjid malam ni. Nah, pilihannya bebas. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah ni kira-kiranya kita hamba ni mukhtarun zahirun, dia panggil. Mukhtar mana orang yang diberi pilih, orang yang boleh memilih secara zahir. Secara zahirnya kita boleh pilih, bebas untuk pilih. Kita nak pergi mana malam ni? Nak pergi masjid boleh, nak pergi disko pun boleh, tak ada masalah apa. Boleh pilih nak pergi mana. Nah, mukhtarun zahirun. Tapi hakikatnya majburun batinun. Itu. Mukhtaran zahiran, majburan batinan dipanggil kita ni. Sekira-kira hakikatnya bila kita pilih pergi masjid lah weh, nah boleh pahala, nah semaya jemaah, lepas tu dengan orang mengajar pula boleh pahala pula, majmuah pula free pun free, nah kalau ada tabur masjid kau apa kita buh pula duit situ, akhirat esok kita pula boleh guna. You mai fikir gitu you pun pilih pergi masjid. Tengok hakikatnya pilihan dia tu ketentuan Allah sedia kalau lagi. Itu dia panggil majburan batinan. Sekira-kira hakikatnya kita juga digagahi, dipaksa. Sekira-kira hakikat. Tapi sekira-kira zahir kita tu tidak dipaksa, diberi kita pilih. Nak gimana boleh? Itu. Maka kita pun akak kaki, usaha, pilih nak pergi masjid.
Lepas tu usaha akak kaki, berjalan pergi masjid, maka pahala tu dibalas atas usaha kita. Hakikat yang menjadikan perbuatan tersebut siapa? Allah. Allah yang menjadi. Sikit pun tak ada satu kudrat pun kita yang mampu mengadakan perbuatan kita, tak ada. Hamba duk sebut sama ke? Orang sakit, nah, dia nak akak kelopak mata dia. Dia nak, mana dia ikhtiar, pilih. Pas dia usaha tak nak akak kelopak mata, usaha. Bini dia kata, abang, buka lah mata tengok sayang-sayang abang hok mari jauh-jauh mari ziarah ni. Nah, dia berkata, Allah lah, usaha dah nak buka tapi tak boleh nak buka. Kelopak mata ni hok orang sekali ni, tak sampai sekilo kelopak mata ni. Tapi kalau tidak disertakan dengan kudratillah, maka tidak akan bakal terjadi perbuatan tersebut. Walaupun dia usaha nak akak kelopak mata, tak terakak. Dia nak, dia pilih untuk angkat kelopak mata, pilih. Dan dia usaha dah nak akak kelopak mata, usaha. Tapi kalau Tuhan tidak menjadi keperbuatan dia boleh mengangkat kelopak mata, maka tidak akan terangkat kelopak mata tersebut. Itu Naya kata bahawasanya apa yang berlaku semuanya dengan iradat dan kudratillah, bimasyiatillah. Tu. Baik. Kalau gitu benda jahat pun Tuhan buat juga. Tapi ni orang panggil fi maqamit ta'lim, tempat belajar je boleh cakap lagu ni dah. Jangan duduk cakap kat kedai kopi ke apa. Sebab tu kata Syekh Ahmad, tetapi tengok, sungguh pun kata melengkapi mungkin tadi tu akan yang baik dan yang jahat. Tetapi ni orang panggil istidrak. Sungguh pun kata Tuhan nak perkara yang baik, perkara yang jahat, dan Tuhan buat perkara yang baik dan perkara yang jahat. Semuanya Tuhan hak buat dan Tuhan nak. Sungguh pun kata lagu tu, tetapi wajib atas kita. Itu wajib ni, wajib syarak ni, wajib atas, wajibu alaina, dia panggil wajib atas kita. Wajib apa? Wajib ala, wajib syarak. Apa wajib syarak? Mana syarak suruh kita buat sebagai suruh yang putuh, talabul fi'li talaban jaziman. Setara mana putuh? Sekira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kalau kita buat dengan ikhlas, dikenakan dosa kalau kita tak buat. Dijanji iqab, seksa api neraka kalau kita tak buat. Itu dia panggil wajib syarak. Macam dia sembahyang maghrib, sembahyang isyak ni. Wajib apa tu? Wajib syarak. Tuhan suruh kita buat tu dengan suruh yang putuh. Pokok mana mu kena buat. Tak buat, aku janji neraka. Tu mana gitu. Putuh tu. Sama. Sungguh pun kata hak baik dengan hak buruk tu Tuhan nak, Tuhan buat belaka. Tetapi wajib atas kita. Tu. Syarak suruh kita dengan suruh yang putus, itu mana wajib atas kita. Syarak perintahkan kita, Tuhan perintahkan kita sebagai perintah yang putus. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dosa, dijanji neraka akhirat kelak. Suruh gapo tu? Wajib atas kita beradab serta Allah. Tu tengok. Wajib beradab serta Allah. Tu. Wajib husnul adab ma'allah. Tu wajib tu. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata mana? Fama wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ada. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang mengena ke atas kamu daripada perkara-perkara yang hasanah, yang baik, faminallah, maka muayaklah ini semua daripada Allah. Bapa tu hikmatnya supaya kita tidak ada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Kalau kita pandai baca Quran, kita kena kata ini Allah Ta'ala min fadli rabbi, ini kurnia Allah lah ni. Kelebihan Tuhan beri aku lah ni. Aku tak ada benda. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang mengena ke atas kamu daripada kejahatan, famin nafsika,
maka mu katalah daripada diri kamu sendiri. Apa? Yakni kamu yang usaha, kamu yang mau benda jahat tu sekira-kira ikhtiar zahir. Nah, usaha yang zahir. Nah, supaya apa? Supaya kamu bakal bertaubat. Nah, itu panggil adab dengan Allah Ta'ala tu. Jangan doa ya, Tuhan berlaku. Kawan boleh zina ni pun Tuhan lah ni. Nah, kawan minum arak ni pun Tuhan. Siap duk main lagu tu. Nah, akhirnya tak taubat pada Allah, Tuhan berlaku. Ini kelompok Jabriyah. Fok-fok Jabriyah, kita hamba ni seperti kapah yang ditiup oleh angin. Tidak ada langsung ikhtiar dan usaha. Kemana angin bertiup, ke sanalah kapah tu akan pergi. Begitulah kita manusia ni, tidak ada langsung kudrat dan iradat yang hadisah sebagai ikhtiar dan usaha. Tak ada. Nah, lepas tu Allah 100%. Kita minum arak pun Allah buat, kita berzina pun Allah Ta'ala belaka. Kita tak ada ikhtiar usaha. Tu. Kalau jumpa dengan ping tapa. Kalau yang marah kata, saya tak ada ikhtiar usaha. Allah yang buat tangan saya lepuk tapa muka awak. Ni. Tak tahu dia kata lagu mana dah. Tu kan. Tu fak Jabriyah. Terkadang boleh jadi kufur tu. Sebab apa? Kalau dia iktikad halal benda yang haram. Itu bahaya tu. Kalau Qadariyah pula kita belaka. Tu. Qudratun hadisah inilah yang mampu memberi bekah. Sebab apa? Sebab Tuhan telah jadikan kuah, power yang mampu untuk kita ni dapat menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Itu fok-fok Qadariyah. Ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah. Mana? Setiap perbuatan kita yang bangsa ikhtiari disertakan dengan dua kudrat dan iradat. Mana? Kudrat kita yang baharu tidak memberi bekas, hanya di atas jalan usaha, sah untuk dibalas pahala dan dosa. Nah, kudrat Allah yang qadimah yang menjadikan betul-betul perbuatan tersebut. Nah, tu iradat kita yang hadisah sebagai ikhtiar bangsa zahir. Dah untuk sah dibalahkan pahala dan dosa, iradat Allah lah hakikat yang menentu sedia kala lagi. Itu kata majburun batinan. Itu. Maka setiap perbuatan kita ni ada orang panggil dua kudrat. Kudrat yang baharu sebagai usaha sah. Awak apa tu? Duk ngaji, duk makan nasi. Boleh cakap gitu. Sebab apa? Zahir perbuatan tu di perbuatan kita, di tubuh kita. Betul tak? Nah, tak kira awak duk apa? Tuhan duk makan nasi. Berat cakap gitu ni. Nah, zahir perbuatan tu di tubuh pada kita sebagai usaha. Maka sah untuk diisnad majakkan orang panggil kita. Kita makan, kita minum, kita main, kita baca, kita mengajar, kita menulis, kita kerja, kita menega. Itu kan? Nah, sah untuk dibalas pahala dan dosa. Tapi hakikat sebenar-benar yang betul-betul menjadikan perbuatan tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tu. Maka tu orang panggil ayat adabus syariah. Ayat adab syariat tu. Sebab tu kalau kita dengar orang-orang berucap sudah dia ceramah kau dia berucap, dia berkata apa? Cukuplah tuan-tuan yang berbahagia, tuan-tuan yang mulia, ikutlah ni. Tuan-tuan yang berbahagia, para hadirin semua, cukup setakat ni dulu. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Biasa dengar orang cakap gitu. Itu sebagai beradab dengan Allah Taala. Padahal sekira-kira hakikat sungguh, pegangan kita kullum min indillah. Katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun ay minal khairi wa syarri min indillah, daripada Allah semua. Tak ada satu pun perbuatan selain daripada Allah yang mampu memberi berkah. Itu dah. Tu. Maka sebab tu penting adab tu supaya apa? Supaya kita tu berbangkit untuk bertaubat. Bila kita rasa kita kata hak buruk ni daripada diri kita, maka kita boleh tercela diri kita, lawamah. Tu apa?
uqsimu bil lawamah, dalam Quran sebut tu. Wala uqsimu bil lawamah, sumpah dengan nafsu lawamah. Lawamah, nafsu yang mencela diri. Allah, jahatnya aku, tak baiknya aku, ya Allah, banyaknya kesalahan aku. Itu kan. Nah, itu orang panggil hikmat dia. Hikmat kita beradab dengan adab syariah ni supaya hati kita tu tidak rasa perbuatan baik itu kita yang mengada, maka datanglah ikhlas, tidak ada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Dan supaya perbuatan jahat tu kita rasa diri kita, supaya kita berbangkit untuk bertaubat, istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu hikmat dia. Nah, kalau ikut hakikat Allah belakang, jadi jabriyah kita, tobat buat gapo tu ke buat. Tu tobat buat gapo tu ni buat saya boleh minum arak, boleh berzina, boleh rogol, boleh risuah, boleh ropok, boleh judi, boleh curi. Siap tu. Nah ni. Tu. Punah. Jadi tu orang panggil ada ayat ada. Tetapi di Mu'tazilah mengambil ayat tersebut sebagai ayat i'tiqad. Tu. Sebab tu dia kata yang baik datang daripada Allah, yang buruk kita sendiri yang mengada. Ni ayat Quran. Padahal ayat Quran tu nak mengajak ada. Nah tu. Habis itu. Lagu mana beradab serta Allah Ta'ala. Ini nak taswir beradab. Tu wazalikal adabulah. Dan bermula demikian itu adab, digambarkan dia dengan sekira-kira bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepada Allah. Kita tak basa ke Tuhan. Itu. Maksiat hak berlaku, kejahatan yang berlaku, kekejian yang ada, kita tak basa ke Tuhan. Bukan setakat ke kejahatan hak bahasa agama, bahasa syarak, hatta bahasa uruf sekalipun. Mana hak bahasa uruf? Seperti perkara-perkara hak kita nampak seumpama keji babi dak itu ni. Menata-menata hak keji, bewok ke gapo. Kita tak sandar, tak basa ke Tuhan. Yang kata tengok babi Tuhan tu buat. Memang dah Tuhan buat. Tapi orang panggil, orang cakap lagu tu su'ul adab ma Allah, jahat adab dengan Tuhan. Sebab tu kalau anak kita tanya, abah siapa yang buat babi? Tu budak-budak tak boleh kira dia tu ni. You tanya soalan. Tu. Kita nak jawab lagu mana? Jawab dengan secara umum. Kata mana? Makhluk ni Tuhan kita belaka hok buat awewe. Gitu. Jangan kata, babi Tuhan hok buat. Betul jawapan kita tu betul. Tapi kita tu tak ajak adab kepada anak kita serta Allah. Dia kata Allah buat babi. Esok dia pergi sekolah. Weh, abah aku ayat babi Allah buat. Dia duk cakap sama-sama saya dia pula. Habis. Kita tak ajak adab. Kita ajak hakikat saja. Sudah. Kena ajak adab. Tu. Hakikat duk mana duk dalam. Itu. Nah. Hakikat ni walau mahal sekalipun kena duk dalam. Jangan pakai luar. Pakai ayat dalam, pakai dalam. Kamu duk besar sama tu. Spendo cak boyong ngakuk mahal tak? Cak boyong ngakuk krokodil kan? Mahal. Walau mahal bagaimana pun tak boleh pakai luar. Kena pakai dalam. Kalau pakai luar juga agak tak bengong gila dua tu orang panggil ni. Hak boleh pakai spendo kat luar ni dua ya. Sama ada Superman ataupun Batman. Dua tu tak apa, tak ada hal moga pakai dia dah aku tahu. Nah, kita nak pakai kat luar juga jalan. Warna dia mau pakai spendo kat luar. Tengok molek jenama gapo ni, bukan jenama main-main ni. Ai kata dia mau gila dah ni. Nah, walau mahal kena pakai dalam, pakai dalam kan. Gitu lah. Maka hakikat ni pakai dalam. Jangan kita duk cakap dengan mulut kita kat luar jangan. Cakap juga salah selalu. Apa tadi? Nah, tak ada adab lalu kita. Sebab tu kalau anak kita tanya lagu tu, jawab dengan adab lalu. Anak, awal, semua makhluk Tuhan kita buat belaka. Ya faham? Nah, tu. Tu lagu tu nah. Tu. Melainkan, tengok. Melainkan ni istisna pada kata tiada kita bangsakan.
Artinya boleh kita bangsakan juga hak keji, hak jahat, dari segi syarak ke dari segi uruf kepada Allah. Mana? Melainkan pada maqam mengajar, melainkan pada tempat mengajar. Ni, masa kita duduk mengaji ni, saya kena royak, kena terang, tak apa. Nah, tapi nak cakap main-main kat luar masjid sambil-sambil duduk buah kedai kopi. Nah, Tuhan kita belaka buah. Nah, zina kau minat haram. Tak boleh cakap gitu, haram. Jahat adab dia dengan Allah. Nah, tu. Tu habis. Melainkan yakni boleh dibangsakan juga bila pada maqam mengajar, yakni pada tempat mengajar dengan belajar. Boleh? Sebab apa tu boleh? Nak royak tentang yang hak, benda hak sebenar. Tu li ta'lim, li ta'limil haq, kerana nak mengajar ke perkara yang sebenar, itu dibenarkan kita royak perkara hakikat. Tempat belajar ni. Boleh. Dah. Tapi kalau di luar daripada tempat belajar, tak boleh kita cakap lagu tu. Tu. Habis. Dan tiada harus maknanya haram. La yajuzu ay yahrumu lah, itu maksud tiada harus. Dan tiada harus yakni haram bagi seseorang berhujjah. Berhujjah ni maknanya buat pelepah. Tu buat pelepah, buat alasan. Bukan berhujjah tu dengan makna hujjah ilmiah tu bukan. Itu makna berhujjah sini makna buat pelepah, buat tepih. Buat pelepah, buat alasan. Kalau kita buat alasan, itu haram. Dan tiada harus yakni haram bagi seseorang berhujjah. Apa berhujjah? Yakni buat pelepah, buat tepih, buat alasan ia seseorang dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan qadar Allah, dengan kuasanya, kuasa Allah. Bila tu tiada harus yakni haram, takluk pada kata tiada harus, dahulu yakni sebelum daripada jatuh berlaku dalam maksiat. Tu tak buat lagi maksiat tu. Tak buat lagi maksiat tu. Tapi dia buat alasan dah. Apa ke dia nyo? Tuhan lah ni izin kita nak buat ni. Dia buat pelepah. Kata minum ni ada botol arak ni. Haram ni. Haram apa kah? Dia Tuhan nak kat jadilah. Tuhan belaka ke hak buat ni. Dia tak minum lagi tu. Sebelum berlaku maksiat, dia guna tu alasannya untuk pelepah. Tu tengok. Haram kerja lagu tu. Tu. Bapa tu dia berhujjah, dia buat pelepah, dia buat alasan dengan bahawa tiap-tiap kejahatan itu kehendak Allah dan qadarnya Allah, kuasanya Allah, supaya jadi jalan, supaya jadi mana? Supaya jadi, supaya boleh maknanya. Supaya jadi jalan, yakni supaya boleh jalan bagi mengerjakan maksiat itu, supaya jadi halal maksiat dia. Dia guna hakikat. Apa masalah dia kata. Allah kalau dia nak kehendak dia buat. Tak ada masalah apa pun, zina ke, minum arak ke, rogol ke, curi ke. Tuhan belaka ke? Macam mana? Cuba fikir. Kita pun ya juga. Tafadhal. Gok. Tu kerja tu haram. Kalau iktikad halal minum arak, kafir situ selalu dah. Ingat baik tu. Tu jangan kita buat lagu tu, jangan. Habis itu. Kemudian kata dia, dan berpegang dengan ini hujjah yang keji. Dan tu wawu istinaf, mula mubtada balik, ayat baru balik. Dan bermula berpegang dengan ini hujjah yang keji,
ialah banyak jatuh, yakni berlaku istimewa, yakni lebih-lebih lagi daripada umpama raja dan orang besar-besar, orang kena moe. Banyak zaman Syekh Ahmad ni sebut dah raja-raja dulunya gitulah berhujah. Dia buat alasan nak buat kezaliman, nak buat kejahatan, dia buat alasan dengan Tuhan. Ya sedap. Dia sandar ke Tuhan. Tuhan ni Tuhan berlaku. Kuasa Tuhan berlaku. Kehendak Tuhan berlaku. Apa ke dia nyo? Tu. Tu dan bermula berpegang, berdalil, beralasan dengan ini hujah, dengan ini alasan. Yang keji itu sifat bagi hujah. Alasan tersebut keji tu, jijik. Alasan tu tak boleh kita nak guna, haram kita guna. Berpegang dengan alasan yang keji tu ialah banyak jatuh. Mana banyak jatuh? Banyak berlaku istimewa, yakni lebih-lebih lagi daripada umpama raja. Bukan raja lah, seumpama raja ikutlah. Orang-orang biasa pun ada. Umpama raja dan orang besar-besar, orang-orang kena Tuhan berlakulah ni. Dia buat alasan. Padahal dia malah usaha, dia malah membangun ekonomi negara. Tu. Tapi dia buat alasan dengan hakikat. Tuan-tuan, kalau ekonomi kita jatuh ke, harga barang jadi mahal ke, ini semua Tuhan berlaku ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, ya guna alasan tu. Alasan hakikat. Hak mampu selok siapa? Rakyat. Rakyat hak kena tubik negara pergi kerja, pergi Indonesia. Lagi kita kena pergi Indonesia pula pergi kerja. Boleh jadi. Benda boleh jadi belaka. Kalau pemimpin negara kita ni bagi duk kekeh seumur. Daripada pilihan raya nak ke pilihan raya tu berapa puluh kali pilihan raya pula kecil buat. Tak stabilnya kepimpinan negara. Bagaimana ekonomi nak bangun besar? Orang-orang atasnya, menteri-menteri duk saling bersibuk, berkekeh jawatan, berebut kuasa, berebut jabatan. Lepas tu rakyat jadi mana? Dia kata kalau ekonomi jatuh pun semua Tuhan belaka, tuan-tuan yang mulia. Jangan marah ke menteri dia tu ni. Siap mu waktu ambil alasan lagu tu. Apa mana ikhtiar usaha kita agar menjadi menteri lagu tu. Sedekah politik ni apa maksud? Husnut tadbir biriayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu orang panggil politik. Keelokan dalam menyusun atur tadbir sesebuah negeri dengan sekira-kira menjaga perasaan-perasaan manusia yang ada pada negeri tersebut, sama ada muwatin, warga negara, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar, dan menjaga tujuan maqasid syariat itu diturunkan yang bahasa kulli yang 5. Itu dia panggil politik. Kalau tak jaga ni, kalau bukan politik itu politik dia panggil. Tu lagu tu. Tu mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah petunjuk pada pemimpin-pemimpin negara. Bola duk balah berkekeh. Tu nak siapa pilihan raya baru pula, pun ada lagi pilihan raya. Berapa sebuah negeri tu kadang-kadang berapa kali tukar kerajaan. Betul tak amboyan? Kau salah amboyan. Betul tu. Pas bila nak bangun negara lagi tu? Tak ada lain, tak ada benda lain dah. Semuanya kerana berebut kuasa belaka. Tu ni. Tu. Lepas tu bila lagi orang kata, ekonomi jatuh lagu ni, pelabur-pelabur asing gapo semua lari ke Indonesia belaka. Duit kita jatuh teruk dengan Thailand, jatuh teruk. Tak percaya tu lagi Kuala Kubur. Ambo pergi cuti ke China itu, pergi Kuala Kubur. Biasa Kuala Kubur ni, pangkalan kubur ni, murahlah barangnya. Mahal lebih pada KL lagi. Warna baju-baju yang ambil daripada Thailand. Duit Thailand naik, duit kita jatuh. Barang dia ikut Thailand mahal. Tengok. Siapa baju 10 riyal ni 50 ringgit. Orang nyopoh tu mahal. Warna jual mahal. Tak boleh nak marah ke peniaga lah, mungkin yang ambil barang daripada sana. Ni. Tengok. Teruk dah kita jadi ni. Apabila kita kata, lagi nyanyolah rakyat ni.
hijrah keluar negara. Berapa? Gaji dia mau bayar mahal lebih pada negara sendiri pula. Lepas tu pemimpin-pemimpin nak jawab kan nak guna alasan ni. Haram guna alasan lagu ni. Nah. Dia kata jangan marah ke pemimpin. Nah, Tuhan belaka ni tuan-tuan, ekonomi jatuh ke naik ke. Padahal perangai dia. Sebab dia tak usaha. Nah. Kalau dia usaha, pakai ada jalan jiwa dia hubbul watani minal iman, cintakan negara, semangat nasionalisme yang tinggi itu bahagian daripada keimanan, memajukan negara, memajukan rakyat, memajukan ekonomi, bukan duk mikir nak jadi Perdana Menteri 24 jam. Aku pula, bukan duk mikir hal tu. Insya-Allah ekonomi semakin maju. Nah, rakyat tak menderita. Nah, itu. Tapi duk guna alasan hakikat siap kan haram ni. Tu dah. Bila tu umpama raja dan orang-orang besar guna alasan lagu tu, Tuhan lah ni, dia diri wajah hak tak khabar. Tak kala hendak menzalimi mereka itu umpama raja dan orang-orang besar akan orang awam. Tak kala mana dia nak buat zalim, dia guna Tuhan. Dia guna alasan Tuhan. Tuhan laka ni Tuhan ni. Nah, ingat baik sikit. Nah. Tu padahal hak jahat dia tak khabar dia nak buat tu. Nah. Maka jangan kita peralatkan agama. Nah, untuk memenangkan orang panggil nafsu syahwat kita jangan. Ni seumpama ni ialah tu habis. Kita sambung semula pula. Kita berhenti situ dulu dan berpegang dengan ini hujah yang keji, banyak jatuh, banyak berlaku, maknanya jatuh istimewa daripada umpama raja dan umpama orang besar-besar. Wallahu a'lam. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin